A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi sekali lagi dalam siri tadabbur Al-Quran mengikut setiap muka surat. Alhamdulillah. Hari ini kita tiba di muka surat 543 insya-Allah 543. Hari ini 2 Jamadil Akhir tahun 1442, hari Sabtu 16 hari bulan Januari tahun 2021. Hari ini alhamdulillah kita masuk ke muka surat yang kedua daripada surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Di mana pada muka surat ini kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita dua perkara besar. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan tentang An-Najwa. Dalam muka surat 543 ni Allah Taala bercerita tentang An-Najwa, apa hukum Najwa, apa sebenarnya Najwa ini dan sebagainya. Dan kemudian pada hujung muka surat ini kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan tentang adab-adab kita sebagai mukmin di dalam majlis bersama-sama dengan pemimpin dan sebagainya, dan juga sikap kita, kefahaman yang ada sepatutnya pada kita terhadap para ulama. Jadi insya-Allah kita sama-sama hari ini, tapi sebelum daripada kita meneruskan berkaitan dengan muka surat ini pada hari ini 543, saya ingin mengingatkan kembali tentang tema juzuk ini, iaitu juzuk yang ke-28, dan juga secara khususnya ialah tema kepada surah ini. Tema juzuk ini, iaitu juzuk yang ke-28 ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, adalah berkaitan dengan al-intima'. Intima' ni artinya ialah keterikatan kita, rasa keterikatan kita kepada sesuatu. Bila kita ni menjadi seorang mukmin, menjadi seorang Islam, sepatutnya kita mesti mempunyai rasa intima' kepada Islam. Itu nama dia itulah sebab tu ada satu buku yang ditulis yang sangat cantik kalau dibaca oleh kita semua, iaitu tajuknya Maza ya'ni intima'i lil Islam. Apa artinya intima' aku kepada Islam? Jadi insya-Allah buku ini karangan Dr. Fathi Yakan almarhum yang telah meninggal, seorang ulama daripada Lebanon. Dia telah menulis buku ini, dan buku ini sangat-sangat laris, sangat-sangat bagus untuk bacaan kerana dia mengingatkan kembali. Dia mengumpulkan balik apa-apa daripada Quran, apa-apa daripada hadis tentang apa sebenarnya erti intima', kerana dilihat apa yang berlaku pada hari ini, ramai orang Islam yang beragama Islam tetapi telah kehilangan rasa intima', sedangkan intima' ini sepatutnya ada. Jadi intima' ini disebutkan oleh ulama tentang surah ini, juzuk yang ke-28 ni ialah kepentingan untuk merasa intima'. Salah satu daripada perkara intima' ini ialah rasa kebersamaan bersama orang-orang mukmin. Jadi surah ini, surah Al-Mujadalah ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala buka surah ini, buka permulaan juzuk ini, iaitu dengan merasakan bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni bersama-sama dengan kita. Allah Taala ni mendengar setiap apa yang berlaku di kalangan kita dan kita tidak boleh bersembunyi. Itu adalah salah satu daripada perkara yang mesti ada dalam intima' ni, iaitu merasai Allah Taala ini sentiasa bersama kita. Allah Taala ini sentiasa melihat apa yang kita lakukan, dan Allah Taala sentiasa mendengar apa yang kita lakukan. Jadi perasaan itu, nama dia ialah salah satu daripada intima' yang kita sedang bincangkan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, marilah insya-Allah bersama-sama kita pergi melalui konten isi daripada muka surat ini insya-Allah. Muka surat 543 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang kehebatannya, tentang pengetahuannya, tentang semua benda yang berlaku sebenarnya tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak ceritakan adalah bersama-sama dengan kita. Bersama-sama, bukan bersama-sama dari segi tempat tapi bersama-sama ni makna Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala sentiasa mendengar apa yang kita lakukan. Apa saja yang berlaku di kalangan kita, Allah Subhanahu Ta'ala dengar. Sebagaimana yang kita baca semalam tentang kisah Khawlah binti Sa'labah ataupun Khuwailah ataupun Jamilah binti Sa'labah dengan suami dia Aus bin Samit. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala berkata, alam tara, tidakkah kamu lihat? Lihat di sini bukan maknanya lihat dengan mata, tetapi berfikir. Kamu tak fikir ke? Gitu ayat dia. Bahawa Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang di langit dan apa juga yang di bumi. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa di langit, apa di bumi Allah Ta'ala tahu. Ma yaku. Kemudian Allah Ta'ala detailkan lagi bahawa dia tahu tu bagaimana. Iaitu Allah Ta'ala bawa contoh sini, kalau orang bernajwa. Najwa ni asalnya ialah makna di al-masarah, iaitu bercakap secara perlahan di antara dua orang ke dengan tiga orang ke dan sebagainya. Setengah ulama mengatakan an-najwa ni berasal daripada an-najwah. Najwah ni ialah satu tempat lapang yang mana dia tinggi sikit. Jadi orang biasa naik tempat tu, maka dia bercakap-cakap situ dua orang. Jadi orang lain tak tahulah kan. Orang lain tengok je kan, tapi orang lain tak tahu apa yang dia bercakap tu sebab jauh daripada orang. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, ada yang kata, setengah ulama kata an-najwa ni berasal daripada perkataan an-najah. An-najah tu artinya selamat. Jadi kalau pelampung keselamatan tu yang ada di kapal-kapal tu, kita nama dia an-najah. Pelampung najah dia panggil. Kalau orang nak minta tolong pun dalam bahasa Arabnya, dia panggil, kalau orang minta tolong, help tu kan. Itu an-najah itu tolong itu . Jadi an-najah ni dikatakan adalah kerana apabila dua orang tu ataupun tiga orang ataupun empat orang bercakap secara perlahan-lahan, tak nak bagi orang dengar, tak beri orang lain dia dengar. Kerana apa? Kerana dia nak selamat. Jadi itu an-najah. Itu kata-kata ulama lah yang membincangkan tentang asal kata-kata ni. Tapi kita katakanlah itu apabila seorang, dua orang, tiga orang bercakap secara perlahan-lahan, tak nak beri orang lain dengar. Dia cakap secara berbisik lah kita katakan. Tapi bukan berbisik-bisik. Ini kan berbisik-bisik kita ni, itu berbisik cakap perlahan, bukan. Tapi berbisik kerana ada benda. Kerana ada sebab. Okey, jadi daripada ayat ni Allah Ta'ala berkata, tidak adalah orang, ma yakunu min najwa salasah. Tidak adalah orang yang bercakap, tiga orang berbisik-bisik secara kerana tak nak bagi orang lain tahu. Tiga orang, Allah Ta'ala mesti tahu. Dia yang keempat. Allah Ta'ala kata, kalaulah orang bercakap-cakap tu 5 orang, maka dia yang ke-6. Dan tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang kurang, mesti Allah Ta'ala tu ada. Jadi Allah Ta'ala kesimpulan di sini, huwa ma'ahum aynama kanu. Di mana saja kamu berada, dia di situ. Dia di situ bukan bertempat ingat sekali lagi. Tapi mana dia ada bersama-sama, dia tahu apa yang berlaku, tak kira. Jadi kenapa setengah ulama sebut kenapa disebutkan nombor 3, kenapa disebutkan nombor 5? Kerana salah setengah ulama tafsir mengatakan kerana telah berlaku di zaman Nabi ni, di mana orang-orang Yahudi ataupun orang-orang munafik ni, mereka berbisik, kes ada 3 orang, kadang-kadang tu ada kes kadang-kadang tu 5 orang. Jadi nombor ini ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang berlaku pada masa itu. Itu setengah pendapat ulama kata kan. Walau bagaimanapun secara umumnya ialah nak beritahu bahawa apa saja bilangan, di mana saja kamu nak bersembunyi, Allah Ta'ala tahu. Seterusnya, summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Lagi hebat lagi kan. Apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu lakukan di atas dunia ni, kamu bisik apa pun, Allah Ta'ala akan ceritakan balik di hari akhirat nanti. Jangan rasa nak selamat, jangan rasa nak tersembunyi, jangan rasa boleh sembunyi. Atas dunia ni mungkin setengah orang tak tahu. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala yunabbi'uhum. Allah Ta'ala akan beritahu semua, dedahkan semua sekali. Innallaha bikulli syai'in alim. Kesimpulan dia, Allah Ta'ala tahu semua sekali apa saja. Bikulli syai', dengan segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini peristiwa ayat yang ke-8 hari ini kita daripada 7 yang hingga 11. Ayat yang ke-8 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini apa? Iaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, in alam taru ilal ladzina nuhu anin najwa. Perangai orang-orang yang telah dilarang daripada bernajwa ni, berbisik-bisik kerana kejahatan ni. Mereka ni siapa mereka ni? Iaitu
Ulama setengah katanya adalah orang-orang munafik. Setengah ulama kata adalah orang-orang Yahudi. Jadi dua-dua ni boleh pakai. Mereka ni memang berpakat semasa di Madinah tu. Kita tahu semua nak ayat ini, surah ini adalah surah-surah Madaniyah. Surah-surah yang turun di Madinah. Jadi masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh orang Islam pada masa itu adalah dua gerombolan yang tidak ada di Mekah dulu, iaitu orang Yahudi satunya dan kemudian yang keduanya ialah orang-orang munafik. Jadi orang munafik dengan Yahudi ni mereka ni selalu bernajwa. Dan mereka ni najwa ni dengan mulutnya, dengan berbisiknya, kemudian lihat-lihat mata kan, tengok-tengok jauh-jauh kan, kenyit-kenyit mata kan, menyebabkan rasa sakit orang-orang yang beriman ni. Jadi mereka report kepada baginda Nabi SAW, lalu dilarang mereka dari bernajwa. Tiba-tiba mereka buat lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ni kan, kamu tak tengok ke, kamu tak perhati ke, kamu tak fikir ke kan, orang-orang yang mana telah dinuhu anin najwa, mereka ni dilarang daripada bernajwa. Summa ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajau. Dan kemudian mereka kembali buat lagi. Allah Ta'ala gunakan di sini fi'il mudhari'. Ya'uduna, kemudian yatanajauna. Maknanya mereka ni balik semula buat lagi. Dah dilarang dah, balik buat lagi. Orang Islam, orang mukmin, bila dia dilarang dengan satu-satu benda, dia tak akan buat dah. Kan? Ini dia buat lagi. Itu menunjukkan memang mereka ni, orang munafik ni memang begitu sifat dia kan. Jadi Allah Ta'ala sebut gunakan fi'il mudhari' di sini. Yatanajawna, ya'uduna, menunjukkan bahawa mereka ni dah dilarang akan buat lagi. Jadi apa yang mereka tanajau ni? Mereka berbisik-bisik, mereka duduk cerita-cerita di belakang, mereka duduk apa benda, apa dia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ini yang pertamanya. Bil ismi, dosa. Perkara dosa, nak buat dosa dan sebagainya lah. Perkara yang berdosa lah. Tapi bukan setakat itu saja. Yang kedua, mereka ni akan berbisik-bisik sesama mereka, bersembang-sembang senyap-senyap, tak nak bagi orang tahu apa. Wal udwan. Mereka plan nak buat udwan kepada Ar-Rasul. Kepada orang Islam. Udwan tu apa? Permusuhan. Nak buat apa-apa lah, nak serang ke, nak buat jahat ke, nak plan, apa-apa plan. Wa makaru wa makarullah tu. Jadi, kemudian yang ketiga, wa maksiatir rasul. Perkara yang ketiga, yang mereka nak buat ni, mereka duduk berbisik-bisik, duduk perancangan, apa belakang ni ialah apa? Iaitu mereka ni nak memusuhi. Mereka ni untuk maksiatir rasul, melawan rasul. Jadi maknanya tiga benda ni yang dilarang. Allah Ta'ala sebut, mention ni kan, inilah perkara-perkara yang dilarang. Ada kemungkinan benda-benda yang dibolehkan. Tapi Allah Ta'ala sebut dulu bahawa kebanyakan apa yang berlaku di zaman Madinah ni adalah perkara-perkara yang tiga perkara ni yang dirancang, yang dibisik-bisikkan, yang disembang-sembangkan di belakang. Sesama mereka ni orang-orang munafik dan juga orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala kata seterusnya itu apa? Wa iza ja'uka. Perkara yang keempat yang mereka buat ni. Iaitu apa? Wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka ni bila datang kepada kamu, datang kepada Rasul, datang kepada orang-orang yang beriman, mereka kata apa? Orang Yahudi akan berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bunyi macam yes, macam okey. Bukan tapi, bukan salam rupanya. Dia kata sam. Sam ni maknanya maut. Sam ni maknanya celaka. Sam ni maknanya dalam bahasa dahsyatnya kita mampuslah kamu. Ke atas kamu. Assalamualaikum. Bunyi macam Assalamualaikum. Ingat orang-orang Yahudi ni, mereka ni walaupun mereka ni tinggal di Madinah dan mereka ni adalah dah jadi Arab dah. Mereka dah bercakap Arab dah. Mereka nama-nama pun orang Arab bukannya nama orang Yahudi Samuel ke apa benda, bukan. Ni mereka nama ni nama Arab. Mereka bercakap Arab dah jadi macam orang Arab dah habis dah. Jadi mereka ni berkata kepada Muhammad, Assalamualaikum. Salam tak ada dah. La tu tak ada. Ada Assalamualaikum. Bunyi kalau orang salah-salah dengar, bunyi macam Assalamualaikum. Apa Nabi jawab? Nabi jawab Waalaikum. Jadi Aisyah tanya Nabi SAW, kamu jawab? Dia kata, tak. Nabi beritahu Aisyah, Assalamualaikum. Aku jawab ni Waalaikumussalam sebenarnya. Tapi sam aku ni tak bagi bunyi. Supaya apa? Supaya mereka cakap mampus kau. Tapi jawapan dia ialah apa? Kepada engkau sebenarnya. Gitu jawapan. Waalaikum. Kamu yang mampus. Gitulah katakan. Itu bahasa dahsyat kan. Saya sebutkan dah. Maknanya kematian, kecelakaan ke atas kamu. Itu satulah. Satu yang keduanya, orang-orang Quraisy, orang-orang munafik pula ni. Orang munafik ini bila mereka datang kepada orang-orang yang beriman, dia tak sebut Assalamualaikum. Allah Ta'ala sebut situ kan dah.
iaitu apa? Salam, ucapan tahiyah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman sama-sama mereka ni, Assalamualaikum. Tapi apa yang diucapkan, ulama tafsir seperti dalam Al-Wasit dia menyebutkan Syekh Tantawi menyebutkan antara ucapan orang-orang munafik pada masa tu, dia kata an'ama sabahan, dia kata an'ama masa'an. Kalau pagi dia kata an'ama ni selamat pagilah kalau terjemahan dia. An'ama tu selamat baik-baik pagi kamu, gitu kan. Jadi kalau petang dia kata baik-baik petang. Petang yang baiklah, bukan orang yang baik. Jadi ucapan tu adalah bukan ucapan. Kita tak kata bahawa benda tu haram tetapi ucapan tu adalah ucapan yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah Taala sebut sini bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim. Yang kelima. Perkara yang kelima yang mereka ni sebutkan dalam diri mereka lah, mereka tak cakap depan-depan. Mereka kata apa? Dia kata tengok kan. Tapi di belakang mereka cakap sama-sama mereka. Mereka kata apa? Kalaulah dia ni Nabi yang betul, kalaulah Muhammad ni Nabi yang betul, nescaya bila kita cakap macam tu, bila kita cakap tak betul kepada dia tu, nescaya kita akan terkena apa-apa. Tapi tengok, tak ada kena apa-apa pun kita. Jadi dia kata jadi dia kata laula yu'azzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah Taala tak seksakan kita dengan apa yang kita cakap? Kita dah cakap tak betul, kita dah berbisik-bisik, cakap apa-apa plan macam-macam di belakang tu. Tapi Allah Taala tak seksa kita pun, kita macam relax je kehidupan kita. Itu anggapan mereka. Jadi itulah juga hujah-hujah mereka kepada orang-orang yang lemah iman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi tasliyah kepada orang beriman. Allah Taala kata, hasbuhum jahannam. Cukuplah mereka tu neraka jahanam. Mereka tak kena seksa. Allah Taala dengan hikmahnya tak seksa mereka, tak azab mereka di atas dunia. Kemungkinannya kadang-kadang tu mereka mati dalam keadaan biasa. Tapi ingat dalam neraka nanti, di hari akhirat nanti, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabisal masir. Seburuk-buruk tempat mereka akan diseksa dalam tu. Kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala pun menghalakan pula kan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, bila kamu ni nak bertanajau. Bertanajau tadi berbisik, bercakap fala tatanajau bil ismi. Jadi maknanya sini apa kan? Bukanlah salah kalau kita tu nak bercakap, berbisik, bercakap sama-sama kita, perlahankan orang ramai kita nak bisik-bisik. Maknanya kita boleh bercakap. Tapi bila kita bercakap, kita berbisik sama-sama kita bersembah sama-sama kita, orang lain tak dengar dan sebagainya, maka boleh. Cuma syaratnya apa? Fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. 3 perkara. Tak boleh. Bil ismi, kita nak buat dosa, maksiatir rasul, dan juga udwan, iaitu untuk memusuhi, membuat apa-apa plan jahat kepada orang-orang yang beriman. Tu tak boleh. Jadi kalau nak bertanajau boleh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun asalnya tanajau tu ialah sifatnya ialah daripada syaitan. Sebagaimana kita akan tengok selepas daripada ni bagaimana maksud sifat daripada syaitan tu. Tapi ulama-ulama kata boleh bertanajau selagi mana cukup syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya kita tengok sebentar lagi. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertanajau, bernajwa, maka janganlah bernajwa dengan 3 perkara. Kemudian watanajau bil birri wat taqwa. Kalau kamu nak bertanajau, tanajaulah, bernajwalah dengan benda-benda baik. Kita plan, jom kita pergi masjid, jom kita pergi sembahyang, jom kita pergi berdakwah, jom kita pergi mengajak orang kepada Islam, jom kita pergi buat apa-apa yang buat baik. Ataupun paling kurangnya harus, perkara harus kan. Bil birri wat taqwa. Jangan yang 3 tadi. Yang ni boleh, yang 2 ni boleh. Jadi wattaqullah allazi ilaihi tuhsyarun. Kamu tak takut kepada Allah kerana kamu akan kembali kepadanya. Kamu tak kembali kepada tempat lain, kepada orang lain. Kamu akan kembali kepada Allah. Jadi takutlah kepada Allah untuk kamu bertanajau dengan. Jadi Allah Taala sebut yang terakhir tentang tanajau ni dengan najwa ni ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Allah Taala kata innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa ni daripada syaitan. Jadi faham baik-baik ayat ni, jangan salah faham. Takut salah faham kata maknanya najwa ni langsung tak boleh. Tak. Maknanya kalau macam tu semua tak boleh, tak. Allah Taala sebut sini, ulama-ulama tafsir kata innaman najwa, alif lam situ ada alif lam situ. Innaman najwa, sesungguhnya najwa itu. Najwa itu tu najwa mana? Bukan najwa mana-mana, bukan dia panggil
alif lam lil jinsi, bukan alif lam lil jinsi ni mana-mana najwa daripada syaitan, bukan. Tapi najwa itu iaitu najwa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan juga najwa yang dibuat oleh orang-orang munafik tadi tu, iaitu najwa untuk maksiat Rasul, najwa untuk ismi, najwa untuk al-udwan. Itu dia najwa yang dikatakan daripada syaitan. Jadi Allah Ta'ala ni nak memberitahu kepada kita sesungguhnya najwa tu daripada syaitan. Apa-apa yang mereka, orang jahat-jahat tu kan, musuh-musuh Islam tu, mereka tu bernajwa tu, tak apa. Najwa tu daripada syaitan. Dia katakan, liyahzunal lazina amanu. Tujuan dia adalah untuk liyahzuna ni, badan bacaan dia ialah untuk menjadikan supaya orang-orang yang beriman itu merasa sedih. Tu tujuan dia. Jadi kita bila kita tengok orang kan, kita berbisik-bisik tengok kita, bisik-bisik tengok kita kan, kita rasa memang sedih lah kita kan, mesti ada perasaan, takkan tak tersentuh perasaan kita kan. Itu. Jadi terutama kalau musuh Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala tak beri. Dalam hadis Nabi SAW kata, kalau kamu 3 orang, jangan kamu salah 2 orang tu bercakap, seorang lagi tu tak dengar, seorang lagi tak tahu. Jadi kalau ada 3 orang, 2 orang nak bercakap, mesti kena dengarkan semua 3-3 tu. Supaya apa? Tak timbul ada rasa sedih di kalangan dalam hati orang-orang yang beriman. Tu dia ajaran Nabi SAW. Jadi kecuali Nabi kata illa biiznih, maknanya dengan izinnya, izin orang yang ketiga tu. Jadi maknanya minta maaf, saya nak bercakap sikit, ni yang ada benda sikit nak cakap, tak ada kaitan dengan tu lah, insyaAllah minta izin boleh. Kalau dia kata boleh, barulah boleh. Begitu juga ulama kata, kalau kita ni bercakap dalam bahasa yang seorang lagi tu tak faham, kita berdua ni faham, saya ni boleh faham bahasa Arab, yang tu tak pandai bahasa Arab, jadi saya bercakap, jadi pun tak boleh bercakap dalam bahasa yang dia faham, kecuali dapat izin daripada dia, minta izin, saya nak bercakap bahasa yang ni. Okey, jadi tu adalah di antara petunjuk dalam Islam, apa yang diajar oleh Islam, oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi bacaan dia ialah liyahzuna, cuma ada kiraat yang membacanya, cara baca ni ialah liyuhzina, bukannya liyahzuna, tapi tak apa, dari segi maknanya itu adalah maf'ul bih, itu adalah fa'il dan sebagainya. Just kita nak beritahunya adanya kiraat dalam liyahzuna dan juga liyuhzina. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut sini, semua tu adalah kejahatan syaitan yang mana nak membuatkan kita ni supaya kita ni sedih, supaya orang beriman ni sedih. Kemudian walaisa bidarrihim syai'a, tapi Allah Ta'ala kata relax kan. Sebab apa? Apa yang mereka buat tu tak boleh memberi mudarat pada kamu. Apa Allah Ta'ala dah tetap dah semua. Apa-apa saja yang mereka buat tak akan mudarat kepada kamu, dan apa-apa saja yang kejahatan mereka nak buat tak akan dapat memudaratkan kamu, kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Yakin pada Allah Ta'ala, illa biiznillah, tak boleh memberi mudarat illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi oleh kerana itu, ini adalah nak menenangkan orang mukmin. Orang mukmin bila dia tengok macam ni, bila tahu macam ni kan, dia kata Allah, buatlah apa-apa pun, tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak akan berlaku. Sampai sekarang orang kafir buat macam-macam planning kan, maka apabila tiba-tiba berlaku, Allah Ta'ala izin, tapi kita kena berusaha untuk fikirkan bagaimana nak menyelamatkan orang mukmin, macam mana nak terus. Tapi maknanya ni, apa yang dah telah berlaku, apa yang berlaku tu Allah Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti ada sebab dia, mesti ada hikmah dia. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, orang mukmin tanggungjawab dia ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang terakhir ialah ayat yang ke-11 dalam surah Al-Mujadalah pada pagi ni, iaitu apa dia? Kisah ni lain kisah dah berubah lah, daripada kisah Najwa dan sebagainya. Sekarang kita kisah pada majlis, masuk dalam majlis. Satu pernah berlaku di zaman Nabi SAW ini, iaitu dikatakan oleh setengah ulama pada hari Jumaat. Setengah ulama lain kata dalam satu majlis lain. Tapi Nabi SAW biasanya orang-orang Badar, orang Uhud ni duduk di satu tempat. Jadi pernah satu ketika tu, maknanya tempat tu dipenuhi oleh orang yang bukan Badar, bukan ni lah kan, maknanya datanglah sahabat-sahabat lain yang Badar, yang Uhud ni, dia datang. Dia berdiri, sebab apa? Tak ada tempat nak duduk. Jadi Nabi SAW tiba-tiba berkatalah kan, nak memberi tempat kepada orang-orang Badar, orang Uhud tadi tu, orang-orang yang dimuliakan lah. Kita katakan, Nabi berkata, awak bangun. Awak bangun. Sebab nak beri ruang. Kita tak boleh bayangkan macam sekarang ni, kita di masjid kita, di surau kita, di balai ibadah kita kan, tempat biasa banyak kan. Ini tempat sempit. Zaman Nabi SAW, masjid dia tak luas, tapi mereka ni Masya Allah kan, berdekat-dekatan, berhimpit-himpit. Ni bukan tak ada corona lah ni, bercerita keadaan biasa.
Jadi oleh kerana sempit tak ada tempat nak duduk, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan awak bangun, awak bangun, awak bangun. Sebab nak beri tempat kepada tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu, tahu apa yang berlaku. Orang-orang munafik ni ambil peluang ni untuk mengatakan, berbisik-bisik pula, bertanajau sesama mereka ni. Mereka kata apa? Mereka kata, tengoklah tu lah Muhammad. Muhammad ni kata adil. Adil apa macam tu? Orang datang dulu kena bangun pula dah. Orang datang kemudian dapat tempat duduk. Adil macam mana tu? Jadi Nabi buat macam tu ada sebab dia. Kan? Jadi apabila timbul kata-kata macam tu, lalu datanglah ayat ni. Ayat yang kita baca pada ayat yang ke-11 ni, surah Al-Mujadalah ni, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis. Allah Taala kata, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu, tafassahu makna tawassau, berilah luaskan sikit, beri ruang kan, kepada di dalam majlis, kepada orang yang nak datang, baru datang, fafsahu, hendaklah beri ruang, beri keluasan, beri tempat. Yafsahillahu lakum. Kalau kamu ikut tu, Allah Ta'ala akan beri ruang yang luas kepada kamu. Apa ruang yang luas ni? Keluasan kepada kamu, keluasan rahmatnya, keluasan syurganya, keluasan semualah. Yang disebutkan oleh ulama-ulama ni, tafassahu, Allah Ta'ala akan berikan rezeki pun luas, rezeki luas, rahmat luas, kehidupan yang luas kan. Kalau kamu menurut apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ni kan, kita beri kepada manusia lain, Allah Taala akan beri kepada kita. Tu yang kita kena ingatkan. Yang kedua juga, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada mereka apa tadi tu? Wa iza kilan syuzu. Syuzu ni maknanya bangun maknanya. Maka hendaklah kamu fanshuzu. Maka bangunlah kamu kan. Maknanya Nabi minta kepada kamu kan. Jadi minta ini ulama-ulama kias kan untuk zaman sekarang pun kan. Kalau makna ketua, orang-orang yang bertanggungjawab kepada majlis dan sebagainya minta supaya bangun gitu, maka kita dalam majlis ni patuhilah arahan tu kan. Kenapa? Dengan patuh kepada arahan tu, Allah akan beri kelapangan kepada kita kan. Moga-moga Allah Taala beri kelapangan kepada kita. Jika sekiranya niat kita tu ikhlas, kita patuh tu apa? Untuk memberi kelapangan kepada orang lain, untuk memberi mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di dalam majlis-majlis kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kelapangan kepada kita. Yafsahillahu lakum. Ingat yafsahillahu lakum. Allah Taala akan beri kelapangan kepada kamu. Kemudian Allah Taala sebut yang seolah-olah macam apa kaitan pula, iaitu apa? Pasal ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Taala, dalam kesempatan ini Allah Taala sebut kan, itu masalah orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman. Dua perkara. Orang-orang yang beriman, allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah Taala nak sebut sini tentang puji kepada orang-orang yang diberi ilmu. Maknanya kelebihan orang yang dapat ilmu. Tapi mesti ada dua lah. Yang pertamanya iman dan yang keduanya ilmu. Bila dia ada dua perkara ni, maka dia akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah sama-sama tidak ada iman, ada ilmu saja pun, dia akan dapat ketinggian. Maknanya kalau ada iman dan ilmu, lagilah dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini, Allah Taala mengangkat. Allah Taala mengangkat dengan ilmu, Allah mengangkat dengan iman, darajat lebih tinggi daripada orang lain. Jadi oleh kerana itulah di sini kan kelebihan kita ni kan untuk mencari ilmu kan. Orang yang dapat ilmu, tak kira lah kalau kita tengok atas dunia sekarang, hakikat dia kan, orang yang ada ilmu ni maksudnya tak mestinya ilmu agama, ilmu apa-apa saja kan. Kalau dia dapat ilmu, dia akan tinggi kan, dipandang tinggi. Sebab apa? Kehebatan dia dan sebagainya kan. Jadi inilah ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menceritakan tentang majlis. Jadi bukan hanya majlis Allah Taala boleh angkat dengan ilmu, Allah Taala angkat. Jadi kita ni kan yang tak ada ilmu, sebagai contohnya, kalau kita menurut arahan dalam majlis pun, insya-Allah Allah Taala akan beri kelapangan kepada kita. Jadi maknanya luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala tahu apa yang kamu lakukan. Khabir tu maknanya lebih tahu dengan mendalamnya apa yang kamu lakukan. Maknanya niat kamu kerana apa? Kamu patuh kerana apa? Kerana malu pada orang ke, kerana apa dan sebagainya. Allah Taala akan beri pahala kepada kamu. Setakat tu saja. Pagi ni insya-Allah kita akan bersama-sama lagi di dalam muka surat 544 hari Isnin insya-Allah bukan esok hari Ahad. Esok hari Ahad tak ada kan. Jadi jangan lupa juga insya-Allah untuk saya bawakan video ni, saya bawakan link ni, saya bawakan Facebook ni, link Facebook ni kepada sesiapa saja. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kita semua kan, yang di mana saja mereka berada, yang faham bahasa Melayu lah of course kan. Wallahu a'lam bissawab.
Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.